Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan Ustaz hari ini untuk subjek fiqh tahun 2. Tajuk kita ialah mandi wajib. Baik, mandi wajib. Kita tengok dekat sini bila sebut mandi, macam biasalah mandi. Cuma apa beza mandi yang biasa kamu mandi itu dan juga mandi wajib. Kita akan belajar, kita akan tengok lagi. Baik. Tengok dekat sini pengertian mandi wajib. Baik, pengertian mandi wajib itu apa? Ialah mengalir dan meratakan air mutlak ke seluruh anggota badan dengan niat mandi wajib. Baik, jadi mandi wajib itu kita mengalirkan air dan kita meratakan air mutlak. Kena guna air mutlak, tak boleh guna air mutlak najis, tak boleh guna air muqayyad, tak boleh. Baik, jadi kita ratakan dan kita alirkan semua air itu ke seluruh anggota badan kita. Makna seluruh badan kita. Dengan niat mandi wajib. Kita perlukan dengan niat. Kalau sebelum ni kamu mandi biasa, tak ada niat apa-apa. Yang ini kita niat dulu, kemudian kita ratakan dan alirkan air ke seluruh anggota badan kita. Baik, kita tengok dalil mandi wajib. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Maksudnya, jika kamu berjunub, iaitu berhadas besar, maka hendaklah kamu bersuci, iaitu mandi wajib. Jadi dekat sini dia kata, kalau kita berhadas besar, sebelum ni kita dah belajar tentang tajuk hadas besar. Jadi kalau kita berhadas besar, macam mana cara kita nak bersihkan dia? Dengan mandi wajib. Baik, ini contoh sebab-sebab mandi wajib. Kita dah belajar sebelum ni. Baik, yang pertama nifas. Nampak keluar darah nifas, iaitu darah orang yang melahirkan bayi ataupun anak. Kemudian bersetubuh bagi pasangan lelaki dan perempuan yang dah berkahwin. Kemudian mereka bersetubuh. Jadi selepas bersetubuh, mereka ini tak boleh mandi macam biasa saja. Dia perlu mandi wajib untuk bersihkan badan dia sebab dia berhadas besar. Baik, kemudian melahirkan anak. Bagi orang perempuan yang melahirkan anak, dia juga dikira sebagai berhadas besar. Jadi bila berhadas besar, cara untuk bersihkan badan ataupun anggota kita semua ialah dengan mandi wajib. Baik, kemudian keluar air mani. Baik, jika keluar air mani lelaki ataupun perempuan, maka diwajibkan untuk mandi wajib supaya bersih badan kita, barulah kita boleh buat amal ibadah. Baik, yang seterusnya haid. Darah haid ini hanya untuk orang perempuan. Jadi bila orang perempuan yang dah keluar darah haid, kemudian haidnya itu telah berhenti, jadi untuk solat, sebelum dia boleh solat, dia perlu mandi wajib. Selagi dia tak mandi wajib, solatnya tidak sah. Baik, rukun mandi wajib. Yang pertama, menghilangkan najis daripada badan. Baik, najis yang ada pada badan kita, contoh darah haid ataupun kekotoran najis lah yang ada pada badan kita itu, kita perlu hilangkan terlebih dahulu. Kemudian, niat. Kita perlu berniat. Lafaz niat mandi wajib. Nawaitu raf'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Lagi sekali. Nawaitu raf'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Baik, itu lafaz niat mandi wajib. Jadi waktu kita nak mandi ataupun ambil air nak letak kat kepala kita ataupun kita nak buka paip air itu, jadi kita baca dulu niat ini. Baik, yang ketiga meratakan air ke seluruh anggota badan. Baik, air itu mesti kena ke seluruh anggota badan kita ni. Semua badan kita mesti terkena air. Baik, seterusnya
sunat mandi wajib. Baik, ini perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan. Kalau kita buat dapat pahala. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dalam hati kita. Kemudian kita mandi. Baik, yang kedua, membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Kita basuh kemaluan kita dengan tangan kiri. Jangan basuh dengan tangan kanan. Ini sunat dengan tangan kiri. Yang ketiga, membasuh tangan 3 kali. Kita membasuh, gosok, ratakan air dekat tangan ini sebanyak 3 kali. Ini semua sunat. Yang keempat, berwuduk. Kita ambil wuduk. Jadi perbuatan wuduk itu ialah sunat, dapat pahala. Baik, yang kelima, membasuh kepala dengan air 3 kali dan menyelati rambut dan bulu-bulu yang jarang. Baik, menyelati ini maksudnya kita meratakan air dekat rambut-rambut kita ni, dekat bulu-bulu badan kita ni, kita ratakan supaya air kena pada semua tempat. Baik, yang keenam, mendahulukan anggota sebelah kanan. Jadi kita basuh anggota sebelah kanan dulu. Basuh tangan kanan dahulu, baru basuh tangan kiri. Basuh kaki kanan dulu, baru kita basuh kaki kiri. Baik, yang ketujuh, membasuh seluruh anggota sebanyak 3 kali. Sunat kita basuh seluruh anggota kita ni 3 kali. Basuh tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali. Semua itu sunat. Yang ke-8, menggosok seluruh anggota badan. Kita gosok, bukannya ambil air, letak air saja. Kita gosok seluruh anggota badan. Itu sunat. Baik, yang ke-9, membasuh kaki. Kaki kita, jari kita itu semua kita basuh betul-betul. Baik, yang ke-10, membaca doa seperti doa selepas wuduk. Lepas kita mandi, kita baca doa. Doa yang macam mana? Doa selepas wuduk. Baik, yang ke-11, melakukannya secara berturutan. Maknanya kita basuh secara berturutan. Maknanya basuh kepala dulu, basuh tangan, nampak akhirnya basuh kaki. Baik, cara mandi wajib. Macam mana nak mandi ni? Baik, yang pertama, hilangkan najis pada badan. Kita hilangkan dahulu. Kalau ada darah haid, kita bersihkan dulu darah haid tu. Kita buang semua najis yang ada pada badan kita dulu. Tu yang pertama. Yang kedua, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membasuh kemaluan. Kita basuh kemaluan kita. Sunat dengan tangan kiri tadi kita dah belajar, jadi kita basuh. Yang keempat, membasuh tangan 3 kali. Basuh tangan bersih 3 kali. Kemudian yang kelima, kita berwuduk dulu. Kita berwuduk. Baik, yang keenam, kita niat mandi wajib. Dah siap berwuduk, kemudian baru kita niat mandi wajib. Niat mandi wajib macam yang tadi tu kat depan ada Ustaz ajar tadi. Baik, yang ketujuh, membasuh kepala dengan air 3 kali dan menyelati rambut. Basuh kamu punya kepala dan rambut. Kemudian pastikan kamu gosok rambut tu supaya air itu kena pada rambut. Lagi-lagi untuk orang perempuan yang rambut panjang, jadi pastikan semua rambut itu kena. Baik, mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Baik, dahulukan yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Yang ke-9, meratakan air sehingga sampai ke seluruh anggota badan. Baik, pastikan air itu sampai dekat seluruh anggota badan kamu, dekat celah-celah ketiak, semua benda perlu sampai air dekat anggota badan kita ni. Yang ke-10, membaca doa seperti doa selepas berwuduk. Baik, akhir sekali dia kata apa kat sini? Tidak sah solat bagi seorang yang berhadas besar. Maknanya kalau tak mandi wajib, solat kita tidak sah. Jadi tak boleh mesti kena mandi wajib dahulu. Jadi siapa-siapa yang berhadas besar dan tidak mandi wajib, solat dia tidak diterima sebab tak sah. Baik, cukup sekadar itu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.